Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya sekali lagi, Cikgu Muhammad Faizul Azri bin Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Iskandar yang akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan tajuk Usaha ke Arah Kemerdekaan. Namun begitu, pada kali ini kita akan memfokuskan tajuk 7.2 iaitu Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Standard pembelajaran pada kali ini ialah 11.1.2 menerangkan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan objektif pembentukan CLC ataupun jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kedua, menyenaraikan anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum dan memerihalkan peranan CLC ataupun jawatan kuasa hubungan antara kaum dalam menyelesaikan pelbagai isu. Terdapat 3 perkara penting yang perlu dikuasai di dalam subtopik ini. Yang pertama, objektif pembentukan CLC. Yang kedua, anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum, dan yang ketiga, peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum dalam menyelesaikan pelbagai isu. British akan memberikan kemerdekaan tanah Melayu jika kerjasama ataupun perpaduan antara 3 kaum dapat diwujudkan. Untuk itu, pada tahun 1949, Jawatan Kuasa Hubungan Antar Kaum ataupun Communities Liaison Committee telah ditubuhkan. Moto CLC ialah kesamaan dan keadilan untuk penduduk Tanah Melayu. Manakala terdapat 3 objektif CLC. Yang pertama, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Yang kedua, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Dan yang ketiga, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum. Penasihatnya ialah Malcolm MacDonald yang merupakan Governor General British di Asia Tenggara. Pengerusinya pula ialah E.E.C. Turaisingam yang merupakan wakil orang Silong. Wakil Melayu pula terdiri daripada Datuk On Jaafar iaitu Menteri Besar Johor ataupun Presiden UMNO, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Datuk Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak, Muhammad Saleh Hakim, Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor, Dr. Mustafa Osman, Ahli Jawatan Kuasa Kerja UMNO, dan Zainal Abidin Haji Abbas yang merupakan Setiausaha Agung UMNO. Wakil Cina pula terdiri daripada Tan Cheng Lock dari Melaka, Lee Tiang Keng, Pulau Pinang, C.C. Tan dari Singapura, dan Yong Shok Lin dari Selangor. Wakil-wakil lain pula terdiri daripada Roland Bradel, wakil daripada orang Eropah, L.R. Doraisamy Iyer, wakil kaum India, dan Dr. J.S. Gunting, wakil orang Serani. Peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum dalam menyelesaikan pelbagai isu. Terdapat 5 isu yang dihadapi, iaitu isu politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan bukan Melayu, dan isu pendidikan. Isu dan penyelesaian oleh CLC. Isu yang pertama iaitu isu politik, iaitu
persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Peranan CLC untuk menangani isu ini, CLC mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri perlu dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk Tanah Melayu. Kita lihat apakah kesan ke arah perpaduan kaum untuk isu ini. Maka pilihan raya telah diadakan pada 3 peringkat, iaitu pilihan raya Majlis Bandaran, pilihan raya Majlis Negeri dan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Isu yang kedua, kedudukan istimewa orang Melayu. Sesungguhnya orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa mereka sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Oleh itu, peranan CLC, mereka bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Kesan ke arah perpaduan kaum, kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini telah diperakui. Dan kepentingan sah kaum lain juga turut diiktiraf. Kita beralih kepada isu yang ketiga dan penyelesaiannya. Isu yang ketiga ialah kedudukan ekonomi orang Melayu. Isunya ialah orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti mana kaum bukan Melayu, terutamanya dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Maka peranan CLC, mereka mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Kesannya, tertubuhlah Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun RIDA pada tahun 1950. Dan ini merupakan tuntutan daripada Datuk Onn Jaafar. Beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu yang telah sudi untuk melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Kita beralih kepada isu yang keempat dan penyelesaiannya, iaitu isu kewarganegaraan bukan Melayu. Ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Maka, apakah peranan CLC? Mereka bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan bekerjasama dalam kalangan penduduk. Kesannya, maka syarat kewarganegaraan telah dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. Isu yang terakhir ialah isu pendidikan. Isunya ialah sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, kemudian menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Apakah peranan CLC? Maka CLC perlu mencadangkan sistem pendidikan yang seragam bagi memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Kesannya, penubuhan jawatankuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Baiklah, Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum ataupun kita kenali sebagai Communities Liaison Committee CLC adalah satu jawatankuasa yang berkesan untuk membentuk persefahaman antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Penyelesaian isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat dan bertoleransi adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Penyelesaian masalah melalui perundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum sewajarnya diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat di negara kita yang terdiri daripada berbilang kaum.
Baiklah. Sekian dahulu perbincangan untuk subtopik 7.2 iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum. Selepas ini kita akan berjumpa sekali lagi untuk membincangkan pula subtopik 7.3 iaitu sistem ahli. Sekian, terima kasih.